Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Vanakkam, dachan annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Sama saya Kai Sensei guys. Belajar aircon cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita sambung kerja khusus SPM 2021, iaitu dokumen perniagaan ataupun urus niaga. Okay, bahagian ketiga. Bagi yang baru nonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa tekan butang notification guys. Okay, sila komen dekat bawah anda faham ke tidak faham, ataupun ada sebarang masalah jika sempat saya jawab lah. Okay, mari kita lihat bahagian ketiga ni. Ingat ini hanya sebagai panduan. Ada sebarang masalah okay, ataupun tak faham, sila rujuk guru-guru anda terlebih dahulu guys. Okay, guru anda adalah sumber rujukan utama guys. Alright, kita teruskan. Okay, ini dokumen seterusnya. Okay, dokumen lain anda telah lengkapkan. Yang belum lengkap tu sila tonton video sebelum inilah. Okay, ini adalah membekalkan burger kepada koperasi. So, apa perlu kita buat? So, yang pertama, nama ni adalah koperasi dalam akaun belum terima, seperti dalam profil perniagaan anda yang awal-awal tu. Itu nama koperasi dia. Kemudian ini adalah salinan invoice, maksudnya kita yang keluarkan lah, perniagaan kita yang keluarkan. Okey, faham tu betul-betul dokumen ni. Terus ulang kaji untuk SPM. Okey, kemudian ini adalah nama dan alamat perniagaan anda lah, sebab bila kita keluarkan dokumen, nama kita atas sekali. Okey, nama dan alamat perniagaan anda. Okey, kemudian nombor invoice anda reka sebarang nombor. Pastikan invoice ni invoice seterusnya ikut urutan lah. Katakan ini 1, 2, 3. Okey, katakan invoice akan datang. Invoice akan datang anda keluarkan juga, iaitu invoice salinan anda keluarkan. Nombor invoice dia 1, 2, 4. Contoh je macam tu. Mesti berurutan lah kalau dokumen kita keluarkan. Kalau pembekal keluarkan, tak kisah. Okey, asalkan nombornya meningkat lah. Sama juga dengan dokumen kita pun terus meningkat. Okey, next. Ini kepada siapa? Okey, maksudnya kepada siapa kita punya akaun belum terima lah tadi, koperasi kan. Nama koperasi tadi dah. Kali ini lengkapkan dengan alamat dia sekali. Okey, seperti dalam profil perniagaan yang saya tunjukkan video awal-awal dulu. Boleh tonton lah bagi yang baru menonton. Okey, so saya tunjuk contoh sedikit. Okey, so dokumen ni kita kena lihat sekali. Kena dokumen 14 hari bulan ni. Okey, urus niaga 14 hari bulan, iaitu merekod jualan tunai dari 8 hingga 14 Mac. Okey, sebab dia berkait. Okey, sebabnya invoice ni kita jual secara kredit. Kita tengok barang niaga tu, barang niaga butiran dia ialah barang niaga kita. So, dia berkait dengan jualan tunai kita. Okay, so kita kena plan, nak buat planning ni. Walaupun ni adalah jualan kredit, kita nak plan. Okay, so pertama sekali ni cadangan sahaja. Anda rehat sekali dengan kad inventory anda, burger ayam. Okay, itu angka-angka tu saya reka sendirilah. Anda tak boleh ikut lah. Kalau lebih kurang sama, tak apalah. Okay, sebab saya main letak je, saya tak ikut yang lepas-lepas pun. Okay, ni untuk jadikan contoh. Kalau tak faham, kena ikutlah video pada awal. Okey, kemudian anda kena lihat bersama-sama dengan rekod jualan tunai burger serta rekod jumlah penggunaan inventory. So, macam mana kita nak planning kita punya jualan ni guys? So, first kita lihat. So, dekat sini, dekat atas sekali tu, burger ayam saya dah masukkan. Contohnya, saya nak keluarkan 500 unit burger ayam. Tarikh dia 8 hingga 14 hari bulan tu, saya keluarkan 500 unit. Okey, 500 unit burger ayam. Kemudian 500 unit burger ayam ni saya bagikan. So baki tinggal 200 lah, sebab baki last sekali adalah 700 unit. Okey, kita keluarkan 500, 700 tolak 500 dapat 200. Itu contoh dia. Yang lain lepas ni awak buat sendiri. Okey, cost unit saya dah terangkan dulu, dengan jumlah pun saya dah terangkan dulu, saya tak tunjukkan dekat sini. Okey, so 500 ni anda kena bagikan lah. Okey, anda boleh jual terus 500 unit untuk burger ayam. Okey, untuk jualan tunai sepenuhnya, ataupun jualan kredit. Ini disebabkan kita ada invoice dekat sebelah ni.
Maksudnya invoice ni jualan kredit lah. Okay. So anda boleh letak lah. Beli plan 500 ni kita nak bahagikan berapa banyak kita nak jual tunai, berapa banyak kita nak jualan kredit. So saya tunjukkan contoh sini. Katakan saya letak tunai 300 unit. Okay. So kredit saya letak 200. Okay. So 200 ni saya masukkan dekat invoice di bahagian quantity. Okay. So 200 unit saya jarakkan dengan RM4 harga seunit. So dapat 4 800 ringgit. Okay. Begitu jugalah dengan benjo biasa, oblong biasa, kaedah dia sama juga. Okay. Anda kena merancang perniagaan anda, jualan anda tu bagaimana. Okay. So tu pentingnya kad inventory. Dia mesti selari lah yang dikeluarkan dan dijual secara tunai ataupun jualan secara kredit. Okay. So next, kemudian dah sudah rekod jualan tunai burger lah. Okay. Sebabkan kita ada jualan tunai, so 300 tu kita turunkan lah dekat bawah sebab dia tunai kan. So kredit tu tak perlu. Ini nak jualan tunai, kita nak rekod berapa duit kita dapat. So kita tulis dekat situ lah. Ataupun 300 tu unit, minta maaf. 300 unit, anda boleh buat jualan burger sahaja, burger ayam biasa sahaja, ataupun anda boleh buat burger special. Okay. So, burger special ni biasanya ada telur. Jadi, anda kena selaraskan dengan unit pengeluaran telur yang anda akan keluarkan nanti. Okay. Jadi, kena hati-hatilah untuk nak keluarkan. Lepas ni, anda akan tengok kad inventory telur dengan benjo. Benjo menggunakan telur. So, berapa banyak telur awak nak keluarkan untuk benjo biasa. Ataupun kalau ada anda buat special ayam, anda pun kena jumlahkan je. Katakan anda keluarkan telur sebanyak 300 unit. Okey, 300 unit. Okey, so 300 unit anda bagikanlah. Okey, 200 untuk benjo, 100 untuk telur untuk ayam special. Jadi anda kena bahagi-bagikan. Untuk soalan ni saya teruskan sahaja terus. Okey, saya boleh letak telur untuk benjo sahaja terlebih dahulu. Ayam special saya tak buat lah, kemudian baru saya buat. So, maksudnya 300 unit telur tu, burger tadi dekat atas tu, okay, anda boleh buat burger ayam biasa sahaja, tak buat special pun tak apa untuk urus niaga yang ini. Nak buat pun bagus. Okay, jadi tapi kena bahagikan lah. Okay, berapa unit nak buat untuk ayam ataupun ayam special. Nak buat ayam biasa saja pun okay. Begitu juga dengan okay. Tu bawah tu jangan lupa rekod pengeluaran inventory roti burger dan kotak burger. Okay, so dia kena selari lah. Okay. Kemudian kita tengok lagi dekat bawah, berdasarkan jualan burger ayam dan benjo. Okay, kita keluarkan roti burger dan kotak burger ni berdasarkan jualan burger ayam dan benjo sebab roti burger je sama, kotak burger pun saiz dia sama. Okay. Okay, sebelum ni video sebelum ni saya dah tunjuk macam mana nak kira. Alright, kemudian sebentar ya. Sekejap ni tadi saya dah tersilap. Sekejap. Okay. Alright. Ini tadi urus niaga je lah. Okay. Nanti saya akan terangkan lagi untuk 14 hari bulan ni nanti. Okay. Okay, kita teruskan ke dokumen seterusnya. Nanti anda lengkapkan untuk benjo biasa dan juga burger biasa dan oblong kambing biasa. Okay. Ini tadi settle back. Okay, so nanti saya dah tunjuk contoh burger ayam biasa. Nanti anda buat untuk benjo biasa untuk invoice ini dan oblong kambing biasa lah. Kaedah dia sama je. Keluar masuk. Cuma benjo tu kena selari dengan jumlah telur yang dikeluarkan. Okay. So masa nak keluarkan tu kena pastilah kuantiti je sama. Alright. Okay, dokumen seterusnya 12 hari bulan.
menjelaskan sepenuhnya invoice pembelian peralatan kedai bertarikh 1 Mac 2021 dengan cek. So dia dekat invoice 1 Mac. So kita lihat balik invoice 1 Mac tu mana. Okay, so saya tunjukkan dekat sini. Ni nombor receipt. Kita tengok dulu. Anda reka lah sebarang nombor. Sebab ni anda terima daripada pembekal awak. So ini invoice 1 hari bulan. Membeli peralatan pejabat kedai So pihak pembekal peralatan kedai ni dia mengeluarkan invoice, maksud kita belilah. So ini nama dia sama dekat atas, nama dan alamat. Begitu juga dengan tarikh. Kepada siapa. Okey, ini nama perniagaan kita lah, nama sahaja. Okey, kemudian ringgit Malaysia kita tulis berapa ringgit, nilai dia dekat situ. Okey, kemudian untuk bayaran apa? Tulislah nombor invoice. Okey, tulislah bayaran untuk invoice nombor dia berapa. Kita tengok dokumen 1 hari bulan ni yang anda telah buat dahulu. Okey, seterusnya jumlah kita masukkan dalam kotak tu. Okey, so nanti anda pilih lah nak buat jualan tunai ke ataupun cek. Biasanya kalau duit tunai tak banyak, kita buat cek saja. So anda reka lah nombor cek tu. Okey, ni cek ni anda yang keluarkan. Pastikan nombor cek berikutnya berurutan. Okey, pengurus maksudnya cipta lah tangan pembekal tu sendiri. Okey, dokumen-dokumen lain anda dah buat. Okey, so 13 hari bulan saya fokuskan mana yang lain yang berbeza sedikit lah. Membayar tempahan kain rentang untuk promosi kedai. Keywords dia promosi. Okey, maksudnya anda bayar. Okey, bila anda bayar anda dapat dokumen asal, sama juga nombor resit, reka sebarang nombor, kemudian nama perniagaan ni. Okey, anda reka lah nama alamat perniagaan, percetakan ataupun printing beserta dengan alamat dia. Alamat tu alamat pampiran dengan anda lah. Okey, nak ikut yang sama macam buat logo tu pun boleh, tak ikut pun okey. Rasa better buat yang baru lah. Okey, cipta yang baru. Alright. Kemudian diterima daripada siapa? Nama perniagaan kita lah. Kita yang bayar kan. So berapa ringgit anda tuliskan. Kain rentang anda tanyalah. Buat banner lah. Banner kedai. Biasa tengok ikut saiz. Biasa RM50, kadang-kadang RM100, kadang-kadang RM200. Ikut anda. Ini munasabah lah. Okay, letaklah dalam RM50 hingga RM200. Tak kisah. Okay, untuk bayaran apa? Bayaran ikut atas tu. Okay, kain rentang. Okay, tempahan kain rentang. So, nilai RM anda tulis. Okay, anda bayar pakai cek ke tunai, terserah pada anda. Okay. Okay, pastikan duit tunai tu cukup. Okay, selesai. Okay, ni tadi. Dan cek. So, ini rekod jualan tunai 8 hingga 14 hari bulan. Ni baru kita lihat betul-betul lah. Okay, sebelum ni saya dah terangkan sedikit. Ni saya terangkan kaedah yang lain. Supaya anda nampak lebih nampak lebih jelas. Okay, so next apa kita perlu buat? Rekod ni. Macam mana kaedahnya? Kita kena rujuk bersama-sama rekod jumlah penggunaan inventory. Okay, kemudian kena ada rekod jualan tunai burger. Lepas ni anda buat sendiri untuk semua ni. Rekod jualan tunai macam mana kaedah dia. So, penggunaan inventory. So, tadi contohnya lah. Okay, burger ayam 8 hingga 14 tadi inventory anda dah keluarkan. Okay, jumlah dia 300 contohnya. Okay, saya buat. Ni sekarang jualan tunai kita fokus jualan tunai. Okay, 8 hingga 14 saya keluarkan 300 unit burger. Okay, untuk jualan tunai. So, benjo saya buat A, oblong saya buat B. Saya tak tulis angka lah. So, nak buat macam mana? So, 300 ni kita masukkan dekat rekod jualan tunai burger. Burger ayam biasa burger ayam sama burger ayam. So, kita masuk 300. So, kemudian tulis RM dia sebelah dia tu. Okay, macam mana? RM300. 300 unit. Kita darab harga ayam RM4. Semua orang sama. 300 darab 4. Dapatlah nilai dia. Saya buat X sajalah. Anda kira sendiri. Unit tu anda dengan rakan-rakan berbeza ikut anda sendiri. Tak boleh bersama lah. Okay, sebaiknya berbeza. Begitu juga dengan benjo. Okay, benjo biasa. Okay, berapa banyak anda keluarkan? Okay, tulislah
kuantiti, tulis A dekat situ. Lepas tu A tu darab dengan harga RM2 dapat berapa. Nanti anda akan dapat X lah nilai dia. Okay, anda darabkan sendiri. Okay, kalau ada buat banjo special, kira lah banjo, tulislah berapa unit banjo special anda keluarkan. Okay, so nanti dapat X. Kalau tak ada, tak apa. Okay, kemudian oblong kambing tadi kita ada jual secara kredit. B, berapa unit kita keluarkan. So B tu nanti angka dia tu kita darab RM8. So you akan dapat jawapan X. So dapat jawapan X ni sudah anda jumlahkanlah ketiga-tiga X tersebut. X untuk jumlah ayam, nilai ringgit dalam ayam, ayam biasa, kemudian benjo, kemudian oblong kambing. Anda akan dapat jumlah triple X. Nilai angka anda sendiri bila anda jumlahkan. Bila anda jumlahkan, anda baru tulis dekat atas tu urus niaga tu berapa anda dapat triple X. So anda dapat nilai dia dekat situ. Katakanlah dapat RM2,700. 2750 contoh. Tulis satu RM 2750. Okey, ni saya tunjuk macam mana nak selaraskan. Okey, penggunaan inventory dengan rekod jualan tunai burger. Okey, dia mesti berkait dengan urus niaga tadi pun sama. Kena tengok kat inventory tu berapa baki terkini, baru kita plan kita punya urus niaga. Okey, so 14 hari bulan minimum check bagi tempahan burger 9 hari bulan Mac. So tengoklah 9 hari bulan Mac apa benda dia. Okay, 9 hari bulan Mac membekal burger kepada koperasi. Ni dokumennya dah lengkap lah asalnya. Anda dah lengkapkan tadi ataupun sebelum ini. So maksudnya inilah dokumennya. So anda tulislah anda keluarkan resit, orang bayar kan. Kita punya akaun belum terima bayar. So tulislah nama koperasi tersebut dan alamat dia. Kemudian diterima daripada siapa. Okey. Oh sorry, yang atas tu nama alamat kedai kita sorry, kita yang keluarkan. Kepada ni maksudnya di resit rasmi diterima daripada siapa akaun belum terima kita tulis. Kemudian nombor invoice kita tulislah terima bayaran untuk invoice nombor berapa bla 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 bla. Kemudian masukkan nilai ringgit Malaysia dia berapa. Kemudian masukkan jumlah dia lah berapa. Okey, ni anda telah buat sebelum ini. Dia cakap tu menerima cek. So maksudnya untuk tempahan burger dia bayar sepenuhnya lah. Okey, so masuk kat situ. So anda terima dalam bentuk tunai ataupun nombor cek, terserah pada anda. Tapi better ikut bank lah, cek lah. Tulis nombor cek berurutan dengan nombor cek tadi. Ni salinan tak berurutan. Okey, salinan tak berurutan. Okey, sudah pengurus ni tanda tangan anda. Okey, dah selesai. Alright. So dokumen seterusnya membayar upah kepada pembantu kios secara tunai. Nombor voucher. Tengok sebelum ni ada voucher bayaran tak? Kalau ada, nombornya mesti berurutan lah. Kalau tak ada, buat apa-apa nombor pun. Kalau tak tahu, tengoklah. Google adalah nombor contoh voucher ataupun tengok buku teks yang lepas. Buku teks cerita 4 ada contoh-contoh dokumen. Nombor dia tulis macam mana. So, voucher bayaran dekat atas sekali ni adalah anda punya, anda yang keluarkan. So, nama dan perniagaan anda. So, upah. Bayar upah. Upah maksudnya bayar upah pekerja anda lah. Okay, anda ada 2 orang pekerja. Lihat dekat profil perniagaan siapa pekerja nombor 1, nombor 2. Berapa jumlah dia. Okay, sekarang ni soalan cakap dia bayar selama 2 minggu maksudnya setengah bulan. So setahun anda dah tahu dah. Setahun. Maafkan saya. Sebulan dia punya upah dah 980. So tu sebulan dia ni bayar setengah bulan. So 980 anda bagikan 2 lah untuk setiap pembantu, upah pembantu tersebut ada 2 kan. So 980 bagi 2. So akan dapat lah kedua-dua pembantu upah tu seorang dapat berapa. So nanti jumlah dia juga dapat 980. Alright, tanda tangan penerima ikutlah tanda tangan nama penerima tu. Okey, anda tanda tangan sahaja. Okey, ringgit Malaysia dan RM berapa. Oh, terserah pada anda nak bayar secara tunai ataupun dengan cek. Okey, pastikan duit tunai cukup lah kalau nak bayar duit tunai. Okey, next. Mendepositkan tunai berapa ringgit ke dalam bank menggunakan slip wang masuk. So ini kena tengok lah urus niaga kita 14 hari bulan tadi tu kan, yang kita buat tadi tu.
Okay, yang X tadi tu. So, katakanlah anda dapat 2750. So, ya, jadi anda deposit lah RM2,750 tu, tak payah, itu masuk tunai saja. Masuk dalam buku tunai. So, anda masuk dalam bank 2,700. Contoh, tu cadangan saya. Tak tahu urus niaga anda berapa, saya tak kira lah. Okay, sebab semua orang berbeza. So, slip wang masuk ni macam mana rupa dia? Okay, ini dia rupa dia. Ni contoh bank Simpanan Nasional. Jadi anda lukislah macam ni. Okay, lebih kurang macam ni lah. Nah, yang bawah tu ada kotak banyak-banyak kat bawah, tak buat pun tak apa. Yang penting ada rupa lah. Okay, ni boleh lukis sendiri. Anda boleh buat pakai komputer, pakai pen pun boleh. Maybank lain cara rupa deposit, slip deposit dia. Ini slip wang masuk ni anda bawa pergi kat kaunter. Okay, untuk sebelum ni kita deposit menggunakan mesin deposit dekat mesin ATM tu kan, mesin deposit. So kalau yang mesin deposit tu kita akan dapat macam ni bentuk dia. Okay guys, macam ni lah bentuk dia untuk sebelum ini. Okay, okay, bukan yang dokumen yang 16 bulan untuk yang sebelum ini. Okay, so maksudnya anda kena tahu lah buat dua-dua. Bentuk dia lebih kurang macam ni. Anda dapat, tak apa, buat pakai pen pun tak apa. Okay, yang penting format dia betul lah. Dia 4 segi macam ni, slip je. Okay, next. Menerima pinjaman daripada bank apa? Anda nak pinjam daripada bank apa? Yang penting bank tu wujud lah dekat Malaysia ni. Ataupun berhampiran dengan anda, Maybank ke, BSN ke, Bank Islam ke. Okay, anda tulis saja mana-mana bank. Okay, daripada akaun bank simpanan anda ni pun sendiri pun boleh juga. Anda pinjam pada bank tersebut pun boleh. Nilai dia. Nilai biasa orang pinjam dekat bank dalam RM5,000 hingga RM20,000. Terserah pada anda. Berapa banyak anda nak pinjam. Jangan sampai RM100,000. Awak berniaga burger kan. So, mungkin RM5,000 hingga RM20,000 tu anda pilihlah mana yang sesuai. Okay, RM5,000 pun okey, RM10,000 pun cantik. RM15,000 okey lah. Jangan terlampau sikit, jangan terlampau banyak. Okay, itu cadangan saya. So next, memberi sumbangan berapa ringgit kepada sempena Jokaton Perdana SMK. Ni maksudnya anda macam memberi derma lah. Okay, anda nak derma berapa? Ada sekolah minta derma. So, biasa derma tu takkan sampai RM1,000 kan. Jadi anda letaklah RM100 ke RM50 ke. Yang penting jangan lebih lah RM500. So, okey lah. Okay, kepada siapa wakil, siapa pelajar yang kutip duit tu, tulis nama dia. Tulislah nama rakan anda, tak kisah. Sempena Jokaton Perdana SMK, pilihlah apa-apa nama sekolah berhampiran dengan anda. Sekolah anda pun tak apa. Okey, sekolah berhampiran dengan anda pun boleh. Okey, tahun 2021. Okey, last sekali. Membayar penggunaan elektrik dan air dan elektrik bagi bulan Mac secara tunai. Okey, voucher bayaran anda keluarkan. So, dekat atas tu ialah nama dan alamat perniagaan anda. So, nombor voucher mesti berurutan. Tadi anda dah keluarkan satu voucher, katakan tu voucher, katakan B1234. So, yang ni B1235. Macam tu. Dia mesti berurutan sebab dokumen ni anda yang keluarkan. Alright. So, membayar penggunaan air dan elektrik kepada siapa? Siapa yang anda, dia umpama macam ni lah. Anda panggil pekerja awak tu, yang anda upah 2 orang tu, panggil seorang. Ambil duit ni, pergi bayar dekat TNB ke, pergi bayar dekat pejabat pos ke, macam tu. So, anda tulis salah seorang nama pembantu kedai anda tu. Okay, berapa jumlahnya, terserah pada anda lah. Janganlah sampai RM10,000 kan. Biasa tengoklah kat kedai. 300 ke, 500 ke, RM100 ke. Okay, 100 sikit sangat Okay, biasa 100 pun okey sebenarnya. Tapi ikut anda lah. Tapi jangan terlampau banyak Jangan lebih sampai RM1,000. Anda berniaga burger je kan. Mungkin dalam 500 ke, 200 ke, 300 ke. Okay, bawah RM1,000 lah. Okay, kemudian tanda tangan penerima. Penerimanya maksudnya siapa pekerja anda tadi yang pergi bayarkan. Dia tolong pergi bayarkan lah. Kemudian tulis jumlah ringgit, RM berapa. So, terserah pada anda nak tulis secara tunai ataupun dengan bank. Kalau bank, nombor cek berurutan lah kalau anda dah keluarkan sebelum ini.
Okay guys. Okay. So dokumen-dokumen lain anda lengkapkan sampai habis. Okay. Saya rasa kebanyakan dokumen saya dah ajar macam mana nak rekodkan. Okay. So dokumen-dokumen yang anda belum isi tu kaedah dia sama saja. Penerangan dia. Kaedah dia macam mana nak relatekan dia dengan kad inventory ataupun bila receipt rasmi macam mana dia nak relatekan dengan invoice sebelum ini. Okay, kaedah dia sama. Yang pasti betul pastikan anda terima dokumen tersebut ataupun anda keluarkan. Okay, alright. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Okay, so bab dokumen kita dah selesaikan. Okay, angka-angka saya tu saya main letak saja. Okay, dekat inventory semua tu. So anda pastikan anda lengkapkanlah kad inventory anda. So ada yang tanya jualan tunai untuk 31 hari bulan nanti macam mana? Itu anda buat sendirilah. Anda reka je sendiri. Anda ciptalah sendiri berapa nak jual. Pastikan inventory tu jangan habiskan lah. Okay, sebab nanti kita boleh masukkan dekat imbangan duga berapa inventory kita yang tinggal. Alright guys. Okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Sila komen dekat bawah. Tekan butang notification untuk dapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Okey. Okey, saya tak boleh bagi terlampau detail sangat. Nanti melanggar beberapa syarat dah. Okey. Okey. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.